Down syndrome? Down syndrome merupakan gangguan kromosom yang disebabkan oleh kesilapan pembahagian sel yang menyebabkan berlaku kehadiran kromosom ketiga tambahan 21 atau dikenali juga sebagai trisomi 21. Apa punca terjadinya Down syndrome? Dia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah trisomi 21. Trisomi 21 terjadi apabila kesilapan dalam pembahagian sel yang dipanggil non-disjunction, iaitu pasangan kromosom 21 gagal untuk terpisah dengan betul. Yang kedua ialah translocation. Translocation bila satu kromosom 21 melekatkan dirinya pada satu kromosom yang lain. Dan yang terakhir ialah mosaicism. Mosaicism pula terjadi apabila sebilangan tetapi tidak kesemua sel mempunyai salinan kromosom tambahan 21. Ciri-ciri Down syndrome. Ciri-ciri Down syndrome dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu ciri-ciri yang pertama, kepala, muka dan leher. Flat facial profile bentuk wajah yang rata. Mata yang berbentuk almond. Mempunyai lidah yang terjulur. Strabismus atau mata juling. Brush field spot seperti yang ditunjuk anak panah. Mempunyai leher yang pendek. Ciri-ciri yang kedua, tangan dan lengan. Mempunyai garisan lurus pada tapak tangan. Garisan ini juga dikenali sebagai semen crease. Jari tangan yang lebar dan pendek. Dikenali juga sebagai brachydactyly. Ciri-ciri yang ketiga, kaki. Ruang pada jari kaki pertama dan kedua. Sebelum memberi penerangan berkaitan kesan Down syndrome terhadap activity play, mari kita tengok definisi play. According to Occupational Therapy Practice Framework, Domain and Process, 2nd edition, play are any spontaneous or organized activity that provide enjoyment, entertainment, amusement, or diversion. Jadi, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang boleh mempengaruhi atau menyumbang berlakunya kesan terhadap activity play kanak-kanak Down syndrome. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dinyatakan, ia dapat memberi kesan kepada activity play kanak-kanak Down syndrome. Kanak-kanak akan mengalami kesukaran untuk bermain di dalam tempoh yang lama kerana mempunyai ketahanan fizikal yang lemah. Kanak-kanak juga mengalami kesukaran untuk mencapai dan menggenggam objek mainan. Hal ini kerana mereka mempunyai kekuatan otot yang lemah dan juga julat pergerakan sendi yang terhad. Ini menyukarkan mereka untuk menggunakan kemahiran motor kasar dan halus secara berkesan ketika bermain. Selain itu, kanak-kanak Down syndrome juga mempunyai masalah untuk bermain aktiviti yang memerlukan keseimbangan.
Hal ini karena mereka mempunyai masalah dalam vestibular serta tona otot yang rendah. Kanak-kanak ini juga mempunyai masalah dalam kognitif, antaranya ialah mereka sukar untuk memahami dan mematuhi peraturan permainan. Malah mereka juga mempunyai fokus dan tumpuan yang pendek serta mudah terganggu. Seterusnya ialah kanak-kanak Down syndrome juga berkemungkinan bermain secara agresif sama ada bermain secara sendirian atau berkumpulan. Terdapat beberapa perkara yang boleh dilihat terjadinya tingkah laku agresif di kalangan kanak-kanak Down syndrome. Perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya tingkah laku agresif ketika bermain ialah kesukaran untuk berkomunikasi, impulsif dan hyperaktif, rasa cemas dan gelisah, anxiety, kemahiran hubungan sosial yang lemah. Secara umumnya, bermain membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal, perkembangan sosio-emosi, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Oleh itu, jurupulih cara kerja perlulah menilai kemahiran bermain dalam kalangan kanak-kanak Down syndrome agar mereka juga dapat menjalani hidup yang berkualiti seperti kanak-kanak yang normal. Penilaian kemahiran bermain digunakan untuk memerhatikan penggunaan kemahiran motor dan keberdikarian kanak-kanak semasa bermain. Antara alat-alat penilaian yang dapat digunakan ialah Test of Playfulness. Ianya digunakan ke atas klien yang berumur 6 bulan sehingga 18 tahun. Tujuan Test of Playfulness ialah untuk menilai keseronokan kanak-kanak semasa bermain. Ianya juga untuk mengenal pasti 4 aspek penting dalam permainan seperti motivasi intrinsik, pergantungan kepada realiti, lokus kawalan dalaman dan framing. Play in Early Childhood Evaluation System, PESES. Ianya digunakan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak dalam bermain. Ianya juga boleh digunakan untuk mengenal pasti jenis rawatan yang diperlukan. PESES merangkumi 3 jenis permainan iaitu jenis eksplorasi, simple pretend play dan complex pretend play. Sebagai contoh, kanak-kanak membawa watak sebagai seorang doktor atau seorang pesakit. Mereka juga boleh bermain masak-masak tanpa menggunakan peralatan memasak yang sebenar. Play and Social Skill Development Checklist. Ini adalah merupakan senarai semak yang dicipta untuk menyaring kefungsian perkembangan kemahiran kanak-kanak mengikut peringkat umur. Nama saya Hafizah Luqman dan saya akan menerangkan tentang peranan jurupulih cara kerja bagi intervensi atau rawatan yang akan diberikan kepada kanak-kanak Down syndrome yang memfokuskan kepada aktiviti bermain atau play bagi video untuk kali ini. Okey, untuk kanak-kanak bermain, kanak-kanak memerlukan pertama sekali kekuatan dan ketahanan fizikal ataupun endurance yang kuat bagi bermain. Seperti contoh, kanak-kanak yang bermain di taman permainan, mereka akan berlari, melompat, memanjat, merangkak. Itu semua memerlukan kekuatan fizikal yang kuat, kekuatan otot yang kuat dan juga ketahanan fizikal yang kuat. Tetapi kanak-kanak Down syndrome mempunyai kekuatan dan ketahanan fizikal yang lemah yang akan menyebabkan, yang akan memberi kesan terhadap aktiviti bermain. Okey, jadi antara intervensi yang boleh dilakukan, pertama sekali kita boleh buat aktiviti fizikal. Seperti contoh, kita main bola dengan kanak-kanak. Kerana main bola ni memerlukan kekuatan otot, jadi kita boleh melatih mereka. Jadi dan aktiviti ini juga boleh digradekan masa. Kita boleh mulakan daripada masa yang singkat dan tambah masa sedikit demi sedikit untuk kita tingkatkan ketahanan fizikal mereka. Yang kedua, untuk bermain, kanak-kanak
memerlukan kemahiran motor halus. Motor halus ni seperti contoh ketika bermain masak-masak. Kita main masak-masak kan, kita kanak-kanak nak pegang pisau, nak pegang batu, nak tumbuk-tumbuk daun, itu semua adalah motor halus. Ataupun bermain tanah liat, okey, itu semua motor halus. Tapi kanak-kanak Down syndrome mempunyai kelemahan dalam kemahiran motor halus yang akan menyebabkan mereka susah untuk memegang objek seperti memotong, yang akan memberi kesan pada aktiviti bermain. Jadi antara intervensi seperti contoh, kita boleh mengambil sepit barang dan masukkan ke dalam balang. Okey, yang kedua, kita juga boleh menggunakan terapati. Terapati itu seperti tanah liat. Jadi kita boleh masukkan guli ke dalam terapati tersebut. Lepas tu kita suruh kanak-kanak untuk mencarik guli di dalam terapati bagi kita kuatkan motor halus mereka. Alright. Untuk yang ketiga, bermain juga memerlukan kemahiran motor kasar. Kemahiran motor kasar ni seperti berlari, merangkak. Tetapi kanak-kanak Down syndrome mempunyai kelemahan dalam kemahiran motor kasar yang akan memberi kesan dalam aktiviti bermain. Jadi intervensi yang perlu diberikan seperti kita boleh melompat di atas trampolin ataupun merangkak. Okey, selain itu kita juga boleh berikan hipoterapi ataupun terapi berkuda. Kajian telah dibuat yang bertajuk The Effect of Therapeutic Horseback Riding on Gross Motor Function and Gait Speed in Children who are Developmentally Delayed oleh Patricia Winchester, Kyla Kendall, Heidi Peters, Natalie Sears dan Tracy Winkley pada tahun 2009 yang mengatakan terdapat peningkatan dalam motor kasar bagi penglibatan kanak-kanak yang mengalami masalah perkembangan yang lambat, dan peningkatan ini berterusan walaupun rawatan itu sudah pun tamat. Jadi ini membuktikan bahawa hipoterapi ini dapat meningkatkan kemahiran motor kasar dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran aktiviti bermain kanak-kanak. Okey, yang keempat adalah vestibula. Kanak-kanak memerlukan vestibula dan kawalan posisi yang baik. Jika tidak, kanak-kanak tidak boleh duduk kerana mereka akan senang untuk terjatuh. Tetapi kanak-kanak Down syndrome mengalami masalah vestibula yang akan memberi kesan terhadap aktiviti bermain, seperti mereka akan mudah untuk terjatuh ketika berlari dan susah untuk mengekalkan postur badan ketika sedang duduk dalam melakukan aktiviti di atas meja. Antara intervensi yang boleh diberikan seperti duduk di atas buaian sambil melakukan aktiviti. Okey, yang kedua adalah hipoterapi. Hipoterapi ni selain daripada meningkatkan motor kasar, boleh juga untuk meningkatkan vestibula dan juga meningkatkan kawalan postur bagi kanak-kanak. Okey, yang kelima adalah komunikasi. Untuk bermain, komunikasi sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak mengekspresikan perasaan dengan baik supaya mereka boleh bermain seperti kanak-kanak yang normal dan boleh bermain dalam kumpulan, kerana kanak-kanak Down syndrome ada masalah dalam komunikasi. Jadi antara intervensi kita boleh menggunakan gambar dan juga alat komunikasi untuk mengajar kanak-kanak Down syndrome cara mengekspresikan emosi dengan cara yang betul supaya mereka boleh bermain seperti kanak-kanak yang normal. I want bounce on ball. Very good! Okay, get on the ball.